Baik, utama TVS berakhir di sini. Teruskan kesihatan anda bersama kami di Astro 122. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Melissa. Saya Nur Suhaida dan ini Inotech TVS, segmen yang memaparkan aktiviti pertanian yang menerapkan penggunaan teknologi dalam penghasilan inovasi baharu. Sarawak merupakan sebuah wilayah yang mempunyai kawasan tanah terbesar yang ditanam dengan kelapa sawit di Malaysia. Menurut Pengurus Besar Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak SALCRA, Joseph Blandoy, kawasan tanah seluas 1.67 hektar 1.6 juta hektar telah diusahakan dengan penanaman kelapa sawit. Ini menuntut inovasi bagi memastikan produktiviti dalam industri tersebut. Priscilla John ada laporannya. Joseph berkata dalam industri kelapa sawit, Sarawak sememangnya memerlukan inovasi untuk dijadikan pemangkin kepada pengeluaran. Menurutnya, inovasi ini sangat diperlukan bagi menampung kekurangan tenaga kerja dalam industri kelapa sawit. Sebagai contoh, semasa negara menangani pandemik COVID-19, ladang SALCRA mengalami kekurangan tenaga kerja yang mengganggu produktiviti dalam penghasilan minyak kelapa sawit. Semasa pandemik, SALCRA mempunyai hanya 4.8% pekerja. Malah ada juga ladang yang mempunyai hanya 3.8% pekerja sahaja kerana pekerja dari luar negara tidak dibenarkan masuk ke Sarawak. Rentetan daripada itu, inovasi terkini harus difikirkan untuk menambah hasil minyak kelapa sawit dengan menggunakan mesin. Joseph berkata mengambil pekerja asing memakan kos yang sangat besar, namun jika adanya teknologi ataupun cara yang lebih moden, Sarawak dapat mengurangkan kos ataupun penggunaan tenaga kerja dari luar negara. Dalam pada itu, SALCRA kini telah melangkah ke hadapan seiring dengan ekonomi digital. Kami dah ngepun ke pengawal ngena kembali orang dia tu digital teknologi. Selain itu, katanya teknologi yang digunapakai oleh SALCRA pada masa ini adalah teknologi drone ataupun dikenali sebagai teknologi UAV selain menggunakan sistem Internet of Things IoT dan GPS. Selain itu, perancangan juga sedang dirangka untuk menggunakan IoT ERP. Ujar Joseph, industri sawit di Sarawak masih baru jika dibandingkan dengan negara luar. Industri sawit di Sarawak itu kira lagi baru, jadi downstream, cakor putih ya. Badau tentu ngerembai ya. Jadi kita di Sarawak itu asaiko dalam kurang lebih dalam 60 tahun laban start ngawai SOP kelihatan demiridin. Jadi harinya tadi peluang kita ngena otek ke baru, cara baru, perengkal baru, segi peluang ya besar amat. Jadinya lah patut kita ngulu ke pengawal inovasi. Sementara itu, Penny Nyape yang merupakan satu-satunya jurutera wanita kilang SALCRA di seluruh Sarawak mula meminati bidang perkilangan ini sejak berumur 8 tahun lagi. Disebabkan oleh background, saya dilahirkan di kawasan kampung yang dikelilingi oleh ladang kelapa sawit. Jadi walaupun pada masa itu saya tengok mostly yang bekerja dekat ladang kelapa sawit adalah lelaki, but jadi saya suka yang nak menceburi bidang yang bukan perempuan sangat. So I try my best lah. Daripada sekolah rendah saya dah tanamkan minat tu. Okay, I must do best in my study. And then lepas tu masuk U, saya terus ambil jurusan kejuruteraan mekanikal. So dari sana after graduate saya terus set pemikiran saya nak kerja dekat kilang sawit. Dari situlah history bermulanya career ni.
Beliau berkata sepanjang 20 tahun beliau menceburi kerjanya itu, inovasi yang sangat membantu dalam produktiviti kilang adalah automasi. Dengan adanya automasi, katanya penggunaan tenaga manusia boleh dikurangkan selain membantu meningkatkan produktiviti dan kecekapan serta meningkatkan lagi keselamatan. Penny juga mencadangkan agar penggunaan teknologi terbaru digunakan bagi meningkatkan pengeluaran kelapa sawit. Daripada ladang lah. Okey, penggunaan mekanisasi yang ini boleh membantu di dalam pengeluaran buah kelapa sawit. And then di samping itu dengan adanya Internet of Things yang ada pada masa sekarang ni, macam penggunaan drone, dia boleh membantu pemantauan di dalam kawasan ladang yang luas. Jadi dia tak perlukan tenaga manusia yang mana dia boleh menyebabkan ada kawasan yang tertinggal. Jadi itu adalah salah satulah di bahagian ladang. Jadi untuk di bahagian minyak, sekali lagi saya ingin sebut iaitu automation ataupun automasi. Jadi sekiranya kilang sawit ini boleh di-automate sepenuhnya, kita boleh monitor sebenarnya. Cuma macam supervisor, dia boleh tengok komputer. Dia boleh check parameter semua real time. Bukan dia tak perlu pergi tengok dekat kilang apa semua. So automation paling penting. And then yang ketiga adalah penghasilan tenaga kerja yang mahir. Jadi saya harap pada masa akan datang di kolej-kolej kemahiran akan ada silibus lah untuk silibus untuk tenaga kerja di bahagian ladang dengan perkilangan. Bercakap mengenai penyertaan wanita dalam bidang ini, Penny menggalakkan kaum hawa untuk melibatkan diri dalam bidang ini kerana pada masa kini, inovasi ataupun penggunaan teknologi sudah mula digunakan dalam bidang pertanian. Wanita pun turut menceburi bidang peladangan dan perkilangan ini. Tapi saya rasa sekarang ni mostly ladang memang dah ramai dah yang wanita, dia sendiri yang dipanggil pekebun kecil lah. So dia uruskan ladang dia dari start menanam sampai dah besar menuai. Di bahagian ladang dah memang dah bermula. Tapi untuk perkilangan saya rasa agak belum lagi, tapi saya memang galakkanlah untuk kaum wanita menceburi bidang especially engineering lah. Kita harus galakkan anak kita untuk menceburkan diri dalam bidang engineering kelapa sawit ni. Jarang sekali kita melihat wanita menjadi nadi kerja dalam bidang perkilangan dan pertanian, terutamanya apabila ia melibatkan kedua-duanya sekaligus. Namun, Madam Penny yang merupakan seorang pengurus kilang di Bau Oil Palm yang mempunyai pengalaman selama lebih 20 tahun telah membuktikan bahawa wanita turut boleh menguruskan kilang, iaitu sebuah kilang kelapa sawit bersaiz 5 hektar. Saya Priscilla John bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS Bau. Laporan itu tadi mengakhiri segmen InnoTech TVS pada malam ini. Saya Nur Suhaida, jumpa lagi. Assalamualaikum.